Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau anda perasan makin lama makin kurang streamer dekat Malaysia ni. Dia macam dah nak pupus. Wajah kasar gila, tapi yes, anda boleh cek sendiri. Yang tinggal sekarang banyaknya dari golongan yang paling top dan juga bawah sekali. Golongan yang famous macam Solos, Ohami, Syafiq Aiman, dan golongan yang suam-suam kuku. Dia punya views tu tak sampai 50 orang pun. Macam contoh kawan saya, Sarjan. Golongan pertengahan yang views dia ni antara 100 hingga 200 orang, macam kurang sangat, kita boleh kira dengan jari dah guys. Persoalannya, ke mana golongan pertengahan ni pergi? Jawapan dia, mereka kembali ke profession asal mereka. Kalau sebelum PKP tu, sebelum jadi streamer, mereka adalah seorang pelayan restoran dan sekarang mereka kembali jadi pelayan restoran. Atau mungkin sebelum mereka jadi streamer, mereka adalah engineer. So sekarang mereka jadi engineer. Ataupun mungkin sekarang mereka jadi Grab driver lah. Persoalannya, kenapa benda ni boleh berlaku? Itu isu yang saya nak syarahkan dalam video kali ni. Anda bersama saya, Ashraf Jeffrey, dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada dekat tepi dia. Jom! Okey guys, isu streamer berhenti beramai-ramai ni dia bermula bila Facebook punya saham jatuh dengan teruk lah. Bila Facebook punya saham jatuh, automatically Facebook tak ada duit. Bila tak ada duit, mereka kena restructure balik company. Ada feature-feature Facebook yang mereka terus buang. Macam contoh cari kerja. Kalau dulu kita boleh cari kerja dekat Facebook, dia ada satu feature khas tu, kita boleh tetapkan apa kerja yang kita nak, gaji yang kita target dan sebagainya. Tapi lepas saham mereka jatuh, mereka buang feature tu. Sama juga dengan streamer tadi. Kalau sebelum ni mereka offer, mereka ada satu amount yang besar untuk bayar streamer ni, mereka ada satu jumlah yang besar, disebabkan mereka kena restructure, mereka kecilkan jumlah ni. Kalau dulu bajet mereka untuk streamer mungkin 1 juta ringgit sebulan, tapi sekarang mungkin 500 ringgit sebulan. Bila mana mereka kecilkan jumlah ni, mereka kena tinggikan lagi KPI, mereka kena tinggikan syarat supaya streamer yang ada tu berkualiti. Senang cerita, kalau dulu mereka bayar 1 juta, mereka nak banyak ni, sekarang mereka bayar 500,000 tapi mereka still nak banyak ni. Dengan macam mana nak buat? Mereka tinggikanlah KPI ataupun syarat-syarat. Mereka push streamer kerja gila-gila supaya mereka dapat amount yang sama dengan sebelum ni. Just a side story. So, ke mana hilangnya duit 500,000 tadi? Kalau sebelum ni 1 juta, sekarang jadi 500,000. 500,000 yang mereka tarik tu pergi mana? Mereka pump pergi ke Metaverse. Kalau anda tahu kan, Facebook dia memang gila-gila nak Metaverse. Mereka sanggup beli Oculus, mereka perkenalkan Quest. Lepas tu mereka jual tanah, guna NFT dan sebagainya. Which is, ini adalah direction Facebook. And direction untuk company-company lain ialah AI. Anda boleh tengok macam Google, Tesla, mereka memang kejar kepada AI. So, bila kita bandingkan direction antara dua company, kita boleh tengoklah yang Facebook punya direction ni memang hancur lebur lah. Dia punya Metaverse adalah satu idea yang bagi saya bijak and boleh jadi satu fenomena kalau mereka punya hardware tu, iaitu Quest tu, mampu dimiliki oleh semua orang dan jadi satu keperluan. Kena ingat harga untuk satu Quest tu sekarang anda boleh beli dalam 1,600, and 1,600 satu angka yang besar. Actually 1,600 tu masih lagi mampu milik. Ramai juga orang yang mampu beli, cuma tak ada keperluan pun untuk kita beli Oculus ataupun Quest 2 tu. Biasanya kalau orang beli Oculus ataupun Quest 2 ataupun HTC Vive sebagainya, dia pakai 6 bulan sahaja. Macam sebelum ni saya ada buat beberapa teknologi yang kalau anda beli dia, anda guna sebulan, lepas tu anda dah tak guna. Antaranya ialah VR lah.
So VR ni mula-mula kita beli, kita excited gila guna dia, tapi bila dah pakai dalam 1 bulan kita bosan, kita letak dia dekat tepi, berhabuk, berdebu dekat tepi kita. That's why bagi saya Metaverse ni belum tiba masa dia. Kalau Facebook boleh bagi Quest dengan harga yang gila-gila murah kepada pengguna, ketika tu mungkin Metaverse berjaya lah. Tapi buat masa sekarang kita nampak yang AI adalah satu fenomena, macam contoh ChatGPT dan sebagainya. Okey, balik kepada topik kita. Streamer tadi bila peruntukan kepada streamer jadi kecil, mereka tinggikan KPI, ketika tu ramai streamer yang burn out. Actually program partner ni masih lagi berterusan, cuma yang gaji tadilah yang ada efek. Anda jadi partner, anda boleh terima donation lagi, anda boleh terima star, anda boleh terima duit dari segi subscription, anda pun boleh terima duit dari segi sponsorship. Cuma kalau kita tengok berdasarkan 3 sumber ni, nak jadikan dia sebagai sumber pendapatan utama anda sangat-sangat sakit lah. Mungkin kalau nak guna untuk beli mouse baru, keyboard baru, boleh. Tapi kalau nak bayar komitmen rumah, nak bayar kereta, nafkah isteri dan sebagainya, susah tu. Nak minta orang sedekahkan kepada kita memang susah gila guys. So streamer ni dia burn out disebabkan KPI yang tinggi. Kalau dulu mungkin kena stream 4 jam satu hari, tapi sekarang 8 jam satu hari. Kalau dulu kena concurrent views 200, tapi sekarang kena 400 macam tu. So mereka burn out, mereka beralih ke platform-platform lain. Ni alternatif pertama yang saya nampak apa yang mereka buat. So mereka pergi ke TikTok dengan harapan yang TikTok akan bagi benefit yang lagi bagus compare dengan Facebook ketika itu. Tapi sayangnya TikTok tidaklah sebaik Facebook. Memang senang nak FYP, memang senang nak viral, memang senang nak famous, views senang tinggi, tapi tak dapat gaji tetap. Itu yang pertama. Lepas tu kita boleh tengok yang TikTok sebenarnya walaupun kita gift tu orang bagi banyak. Abu bagi nasi lemak, Ahmad bagi teh tarik, Amirah bagi bunga ros, non-stop gift tu masuk. Tapi nilaian gift yang ada dekat TikTok tak adalah sebesar nilaian 1 star dekat Facebook. Itu yang membezakan antara Facebook dan TikTok. Saya tak nafikan dekat TikTok pun ada hadiah-hadiah yang besar macam contoh singa, roket, kapal selam kan. Tapi tak ramai lah sebenarnya yang spend duit untuk bagi gift sebesar tu seperti mana yang berlaku dekat Facebook. Dan last kali TikTok ni kan, apa yang tak best ialah restriction. Banyak game yang kita tak boleh stream dekat sana. Mungkin yang melibatkan keganasan. Macam Warzone, ada ketika kita boleh stream, ada ketika kita dapat warning. Bila mana ada tembakan, ada darah dan sebagainya, kita tak boleh nak stream Warzone. Memang naya kepada streamer-streamer yang memang suka main Warzone kan. So itu TikTok. Lepas mereka test dekat TikTok, mereka tak dapat apa yang mereka nak. Saya tengok ada juga yang beralih ke Twitch sebab Twitch punya benefit memang lagi tinggi compare dengan Facebook dan juga TikTok. Masalah dengan Twitch ni ialah Malaysian tak ramai yang guna Twitch. Anda boleh tanya kawan-kawan anda, ada tak apps Twitch dekat mereka punya smartphone ataupun dekat mereka punya laptop ataupun dekat mereka punya PC. Saya boleh bagi tahu kepada anda 1/20 kot. Memang tak ramai pengguna Twitch dekat Malaysia ni. Bila tak ramai orang yang tengok mereka punya views, mereka kena tukar ke bahasa Inggeris. Ada yang boleh, ada yang tak boleh. Dan mereka kena compete dengan streamer-streamer luar yang lagi hebat lah. Itu yang berlaku. End up, mereka pun kembali kepada profession asal mereka sebelum mereka jadi streamer. Kalau sebelum PKP mereka adalah pelayan restoran, so sekarang mereka jadi pelayan restoran balik. Ataupun mungkin sekarang mereka buat Grab ataupun Lalamove lah, something like that. Itu yang berlaku. Dari kes streamer Facebook ni, apa yang kita boleh belajar? Bagi saya, kerja-kerja alaf baru macam contoh streamer, Instafamous ataupun TikTokers ataupun influencer kan. Saya panggil benda ni sebagai kerja alaf baru. Kerja-kerja alaf baru ni, yes, dia bagi kepada kita satu pulangan yang tinggi, tapi dia fluctuate. Dia tak stable. Ada ketika dia bagi kepada kita tinggi gila, ada ketika dia bagi kepada kita rendah gila. Sedangkan komitmen bulanan kita biasanya statik punya. Biasanya dia memang kekal macam tu. Kalau kita dah beli kereta, kita dah beli rumah, kita ada bini, mungkin komitmen bulanan kita 1,500. Kita katakan macam tu lah. So
So, kalau kita dapat income 4,000 sebulan, yes, kita dapat bayar 1,500 tadi. Tapi kalau income kita jatuh kan, sebab dia fluctuate, jatuh sampai 1,500, macam mana kita nak bayar kita punya makanan harian kita dan sebagainya. That's why bagi saya, pekerjaan alaf baru ni bahaya gila. Yang kedua, sebab income security tu. Disebabkan dia fluctuate, naik turun tadi. Jadi, income security tu tak ada sangat. Tak ada sangat. Dia rapuh. Sama ada dia jatuh daripada below komitmen kita ataupun kita hilang pekerjaan disebabkan pertukaran platform tadilah. Kalau sebelum ni kita boleh rely on Facebook dan sekarang kita tak boleh rely on Facebook. Mungkin ada di antara anda yang kata kalau macam tu kita hentam je dekat semua platform yang ada, dekat TikTok, YouTube, Facebook. So kalau YouTube mati kita boleh pergi dekat TikTok, kalau TikTok mati kita boleh pergi dekat Facebook dan sebagainya. Macam saya bagi tahu kepada anda tadi, yang pertama platform ni dia offer benefit yang berbeza dan dia punya kekuatan pun berbeza. Yang kedua, setakat pemerhatian saya, kalau anda ni famous gila macam Solus, okey lah, anda akan strong dekat ke semua platform. Mungkin anda dekat YouTube okey, dekat Facebook okey, dekat TikTok pun okey. Tapi kalau anda ni suam-suam kuku macam saya, dekat YouTube okey lah, orang tengok anda, orang suka dengar anda berceloteh. Tapi dekat Facebook, walaupun saya upload video yang sama, dekat TikTok saya upload video yang sama, tapi dekat sana dia punya audience tak suka dengan saya. So itu isu yang berlaku. Sebaliknya pun boleh berlaku. Saya bagi contoh, macam kita boleh tengok berani buat dekat Facebook ramai gila tonton video dia, tapi dekat YouTube kita boleh tengok video dia tak stable sangat, ada ketika tinggi, ada ketika rendah. Itu yang berlakulah. Tapi sekali lagi saya nak bagi tahu, kalau anda famous gila dekat mana-mana pun tak ada masalah. So itu dari segi kita kata income security lah. Nasihat saya, kalau anda memang nak jadi streamer, boleh, tapi jangan jadikan dia sebagai main income. Anda kena ada satu kerja tetap. Mungkin anda pergi kerja dekat restoran saya ke, Samurai Yakiniku, dapatlah gaji basic 1,800, adalah allowance dan sebagainya. Tapi kita fokus kepada gaji basic tu 1,800, komitmen bulanan anda 1,500. Dekat situ anda dah dapat, anda ada lebihan lagi 300. Kemudian anda boleh stream, dan dari stream tu anda dapat donation, anda dapat subscription. Mungkin 300-400 ringgit sebulan, but itu dah membadai lah. Lagipun anda dah tak kejar nak income yang besar, sebab kita kata streaming ni dah jadi, duit yang kita dapat dari streaming ni adalah duit joli anda, duit jajan anda. Dapat, alhamdulillah. Rezeki anda tak dapat pun tak apa, sebab anda memang betul-betul main game, anda memang enjoy main game. Kalau tak stream pun anda main game juga kan. So tak ada masalah lah. Itu pendapat saya, mungkin pendapat anda berbeza. Anda boleh kongsikan pendapat anda dalam ruangan komen di bawah. Kalau anda masih lagi seorang streamer, anda boleh kongsikan nama Facebook page anda dalam ruangan komen untuk kita sama-sama support. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bereboh. Jumpa lagi.